Salam sejahtera kepada Dr. Imawani. Saya Natasha Nanaga, nombor mesrik BA23110503. Sekarang saya akan mengulaskan isu tentang penderaan kanak-kanak. Penderaan kanak-kanak ini adalah satu perbuatan yang mencederakan kanak-kanak sama ada secara fizikal, mental ataupun emosi. Pencederaan kanak-kanak ini disebabkan beberapa faktor. Yang pertama, masalah kewangan. Ibu bapa yang mengalami masalah kewangan, mereka akan sentiasa mengalami stres, di mana mereka akan melepaskan kemarahan yang mereka alami itu kepada anak-anak mereka. Faktor yang kedua ialah krisis rumah tangga. Perbalahan antara keluarga sering menjadi faktor yang membawa kepada penderaan kanak-kanak. Penderaan terhadap kanak-kanak biasanya berlaku apabila ibu bapa bercerai dan apabila mereka mengalami kemarahan yang teramat sangat, mereka akan cuba melepaskan kemarahan mereka itu dengan memukul anak-anak yang tidak bersalah. Faktor yang seterusnya adalah faktor kurangnya didikan agama. Ibu bapa yang kurang didikan agama sering memperlihatkan bahawa mereka tidak mempunyai tujuan dalam kehidupan mereka. Ibu bapa yang kebanyakannya kurang didikan agama kurang pengetahuan tentang pengurusan kanak-kanak. Oleh itu, mereka sering melakukan penderaan terhadap kanak-kanak sebab mereka tidak mempunyai rasa belas kasihan kepada kanak-kanak tersebut. Faktor yang terakhir adalah faktor disebabkan penagihan dadah oleh ibu bapa. Ibu bapa yang menagih dadah akan sering mengalami gangguan emosi kesan daripada penagihan yang berterusan daripada dadah tersebut. Secara umumnya kita mengetahui bahawa dadah ini dia membawa kesan yang tidak baik terhadap kesihatan serta mental seseorang. Jadi, apabila seseorang ibu atau bapa itu dia menagih dadah, mereka akan sering mengalami gangguan emosi di mana mereka akan sering marah-marah tanpa sebab dan mereka juga akan melakukan penderaan terhadap kanak-kanak kerana mereka tidak dapat mengawal emosi mereka. Kebiasaannya ibu bapa yang menagih dadah ini mereka tidak mempunyai belas kasihan terhadap kanak-kanak yang mereka pukul itu kerana mereka berfikir bahawa perbuatan tersebut tidak sakit sama sekali. Sedangkan anak-anak yang mengalami penderaan tersebut mengalami stres serta depresi dan juga ketakutan. Terdapat 4 jenis penderaan terhadap kanak-kanak. Antaranya adalah penderaan fizikal. Penderaan fizikal ni adalah penderaan di mana kanak-kanak akan dicederakan secara fizikal. Yang kedua, pencederaan emosi. Kanak-kanak akan dilayan dengan tidak baik ataupun kurang baik daripada ibu bapa mereka. Penderaan yang ketiga adalah penderaan seksual di mana kanak-kanak ini mengalami pelecehan seksual daripada ibu bapa mereka. Dan penderaan yang terakhir adalah penderaan dari segi pengabaian di mana ibu bapa mereka akan mengabaikan anak-anak mereka, misalnya dari segi tempat tinggal, dari segi makan minum mereka akan mengabaikan kanak-kanak tersebut. Terdapat beberapa kesan yang berlaku, kesan daripada penderaan kanak-kanak. Misalnya masalah tingkah laku. Kanak-kanak yang mengalami penderaan daripada ibu bapa mereka akan sering kurang minat untuk belajar dan mereka akan mudah terlibat dengan gejala sosial kerana untuk mereka melepaskan belenggu yang terbuku di dalam hati mereka akan
sering melibatkan diri dalam gejala sosial untuk melepaskan masalah mereka tersebut. Dan kisah yang kedua adalah gangguan emosi. Misalnya dalam pelecehan seksual, kanak-kanak akan kehilangan kepercayaan diri mereka dan mereka akan kelihatan murung dan takut untuk mengekspresikan diri mereka. Bahkan kanak-kanak akan merahsiakan kejadian tersebut kepada orang luar kerana mereka takut kalau kejadian tersebut diketahui orang luar, mereka akan berasa malu. Oleh sebab demikian, kanak-kanak yang mengalami pelecehan seksual daripada ibu bapa mereka, mereka akan merahsiakan kejadian tersebut. Mereka juga akan sering mengasingkan diri daripada kawan-kawan mereka kesan daripada penderaan seksual daripada ibu bapa mereka. Kesan seterusnya daripada penderaan kanak-kanak oleh ibu bapa ialah masalah kesihatan. Kanak-kanak yang sering didera dari kecil, mereka akan berisiko mengalami masalah sistem imun dan kemurungan serta barah. Mereka akan mengalami kerosakan sistem saraf pusat akibat skill motor yang tidak dapat dikembangkan dengan sempurna. Mereka juga akan mengalami kecacatan fizikal. Misalnya, ada setengah budak yang apabila mereka didera oleh ibu bapa mereka, mereka mengalami lumpuh. Dan ada juga yang paling teruk, mereka ada yang menyebabkan kematian. Kesan yang terakhir adalah perpecahan institusi keluarga. Mangsa dera yang dianggap sebagai beban keluarga sewajarnya dikeluarkan daripada orang awam. Kebanyakan orang berfikir bahawa mangsa-mangsa ini mereka menjadi beban dan mereka akan terus dibuli ataupun didera, sama ada di sekolah ataupun di rumah. Jadi mereka yang menjadi mangsa ini, mereka akan sering diasingkan daripada orang-orang awam. Pengasingan tersebut menyebabkan ibu bapa berasa malu dan akhirnya memilih untuk bercerai ataupun berpisah, sehingga menyebabkan perpecahan institusi keluarga. Perpecahan institusi keluarga ini bukan sahaja menyebabkan kanak-kanak itu mengalami kemurungan, malah depresi, disebabkan kanak-kanak ini masih belum tahu apa yang patut mereka lakukan apabila berlakunya perpecahan dalam sesebuah institusi keluarga itu. Jadi, cara untuk mengatasi masalah ini adalah semua masyarakat hendaklah mengamalkan sikap kejiranan di mana mereka saling mengambil berat antara satu sama lain di dalam kawasan kejiranan tersebut. Di samping itu juga, kerajaan perlu memperkasakan undang-undang ataupun Akta Kanak-kanak 2001 bagi membantu kanak-kanak yang mengalami penderaan tersebut. Seterusnya, perlu mewujudkan talian kasih 15999 di mana orang-orang awam pun ataupun orang-orang sekeliling yang apabila mereka melihat berlakunya penderaan terhadap kanak-kanak, mereka akan menghubungi talian tersebut untuk melaporkan isu tersebut. Dan cara yang terakhir adalah mewujudkan pasukan perlindungan kanak-kanak di mana mereka ini akan membantu melindungi kanak-kanak yang mengalami penderaan daripada ibu bapa mereka supaya mereka dilindungi di tempat-tempat yang tertentu. Kesimpulannya, kanak-kanak ini mereka wajar disayangi dengan penuh kasih sayang bagai menatang air yang penuh. Hal ini dikatakan demikian kerana kanak-kanak yang mempunyai kasih sayang penuh daripada orang sekeliling mereka ataupun daripada ibu bapa mereka, mereka akan dapat menyumbang kepada pembangunan negara sama ada dari segi politik, ekonomi ataupun sosial, dan mereka akan dapat membangkitkan nama negara kita. Oleh itu, saya menyeru agar semua pihak ataupun semua masyarakat, semua yang bertanggungjawab bersama-sama kita melindungi kanak-kanak daripada dicederakan.
Sekian dari saya. Terima kasih.